Kami di dalam Selamat Pagi Malaysia, dan seperti biasa di Selamat Pagi Malaysia kami akan membincangkan isu-isu mental health. Dan mental health bukan sahaja terhad kepada isu yang serius di mana kita terpaksa mencari bantuan dari segi perubatan dan sebagainya, tapi juga isu-isu yang sering kita hadapi sebagai rakyat Malaysia yang hidup dalam suasana pandemik. Banyak benda yang berlaku sekaligus dan kita terpaksa compartmentalize macam mana nak urus semua benda yang berlaku dalam masa sekaligus. Dan untuk membincangkan perkara ini, kita akan bersama dengan Dr. Azul Syahadan, pakar kepimpinan diri, keluarga dan organisasi. Selamat pagi, Doktor. Selamat pagi. Selamat pagi, Terence, Fana. Okey, Doktor. Kita tahu sekolah tidak lama lagi akan dibuka dan pastinya banyak lagi perubahan dan mereka perlu mengambil tahu dan perlu biasakan lagi dengan perkara ini. Jadi bagaimanakah cara terbaik untuk uruskan diri ini dan juga uruskan emosi anda terhadap perubahan ini, Doktor? Okey, macam kita tahu, bila sekolah nak buka, kita baru je cuba untuk adapt kepada perubahan, pasal ada perubahan lagi kan. So of course kita kena uruskan kita punya minda, kita punya emosi. Tapi sebelum tu kita tahu emosi ni dikawal oleh bahagian otak kita yang diberi nama sebagai prefrontal cortex dan amygdala. Prefrontal cortex dekat belakang dahi kita, amygdala dekat belakang sini. Jadi basically dia berada dalam otak kita. Jadi kita yang kena kawal emosi kita, bukan Terence kawal emosi saya, bukan Fana kawal emosi saya kan. Jadi basically yang pertama kita tahu emosi kita yang kena kawal sendiri. Yang kedua, kalau kita tak berjaya mengawal emosi kita, dia boleh membawa kepada masalah-masalah seperti tekanan perasaan, runsing, lepas tu ends up boleh jadi masalah kesihatan mental. Masalah kesihatan mental yang berpanjangan boleh menyebabkan berlakunya penyakit mental. So dekat sini memang penting untuk kita kawal emosi kita sebelum berlakunya masalah-masalah tersebut. Sebab Terence tak boleh kawal emosi saya, anda tak boleh kawal kan. So caranya yang pertama mungkin sebenarnya kita boleh buat mental preparation. Mental preparation ni adalah persediaan awal minda kita, di mana kita memberitahu minda kita tak lama lagi sebulan sekolah nak buka. Jadi apa yang kita perlu lakukan? Kita buat to-do list. Maknanya kita prepare dekat situ supaya minda kita bersedia. Dia macam kita nak pergi perlawanan basketball lah kan. Kita ada buat physical preparation, mental preparation. Sama juga dengan perubahan yang berlaku. Okey. Yang kedua, sebenarnya kita boleh mencipta image diri positif ataupun mental self image positif, di mana mental self image ni adalah sebenarnya kata-kata ataupun monolog dalam diri je. Kita cakap mengenai diri kita, kemampuan kita. Sebagai contoh, insya-Allah kita boleh untuk deal dengan pembaharuan ni walaupun baru je sebenarnya kita berubah kan. Rasa ni kena deal lagi. Jadi kita insya-Allah boleh, Azul boleh cakap dengan diri sendiri. Insya-Allah sekolah mudah ni, boleh buka sekolah, kita ikut saja SOP yang ditetapkan. Jadi dekat sini ada dua cara. Yang ketiga yang paling penting adalah susun jadual kita dan organize aktiviti kita. Penting sangat untuk kita susun jadual, sebab kadang-kadang bila kita tak susun jadual kita, minda kita celarulah kan. Kadang-kadang bila kita tak susun jadual kita terlepas pandang. Lepas ni alamak ada benda ni rupanya. Kena pick up anak kat sekolah. Yelah dah 2 tahun anak tak pergi sekolah, tiba-tiba terlupa hantar anak ke sekolah kan. Nak pick up ke 1 tu, rupanya 5 petang baru datang So buat to-do list kita. Baik, kita boleh membuka talian pada anda yang mungkin mempunyai kecelaruan yang ingin cuba diselesaikan. Anda boleh hubungi kami secara langsung pagi ini untuk berbincangan, dan juga boleh hubungi kami di laman Facebook. Kita sedang bersiaran secara langsung di Facebook juga. Kita berinteraksi pagi ini pada Pagi Hari Malaysia. Seterusnya Dr. Azul, kalau kita lihat kepada susun atur jadual itu, bagaimana kita ingin memberi keutamaan kepada satu perkara dan bagaimana untuk kita pastikan benda ini betul-betul penting. Yang ini mungkin tak berapa penting, saya boleh fikirkan kemudian. Okey, so sebenarnya itu adalah salah satu teknik prioritize lah. Teknik ni basically adalah salah satu teknik untuk elakkan minda celaru juga. Kita panggil sebagai teknik brain dump sebenarnya. Brain dump ni adalah satu teknik di mana kita mengklasifikasikan tugasan-tugasan yang kita nak buat tu dan prioritizekan. Tapi sebelum kita buat brain dump ni, sebenarnya adalah penting untuk kita berkomunikasi dengan isi rumah kita. Isi rumah tu maksudnya dengan pasangan kita, kalau ada suami atau isteri kan. Jadi kita berkomunikasi dan kita tetapkan jadual tu, siapa yang akan menguruskan apa. So it start with the communication. Lepas tu barulah kita buat brain dump. Brain dump ni basically sekejap lagi saya explain further lah, insya-Allah, macam mana teknik dia. Tapi bercakap berbalik kepada komunikasi tadi, komunikasi adalah the first keyword untuk sebelum kita prioritize thing, untuk kita mengorganisekan thing. Sebab tanpa adanya komunikasi yang berkesan antara pasangan suami isteri ke kan, jadi dekat situ nanti kita confuse dan kita pun tak tahu nak jemput anak siapa nak jemput
jemput anak ataupun mungkin siapa work from home, siapa yang tak work from home. So the first keyword today adalah berkomunikasi. Komunikasi yang berkesan lah orang kata. Adakah teknik itu bersesuaian untuk kita yang selalu berfikiran celaru dan dapat mengosongkan fikiran kita tu supaya tidak bercampur lagi? Boleh? InsyaAllah. Brain dump ni sebenarnya dia satu teknik yang dikemukakan oleh seorang penulis buku, nama dia David Allen. David Allen ni dia figure out macam mana nak organize things dalam cara yang mudah. Jadi dia come out dengan satu perkataan brain dumps. Dumps tu maknanya buang lah kan. So apa yang kita kena buat, kita keluarkan semua yang ada dalam kepala kita ni, kita tulis kat buku. Sebab tu saya bawa buku sangat teknik contoh kan. Jadi dia macam menulis diary sebenarnya. Tapi basically apa yang kita kena buat, pagi-pagi tu kita bangun je, otak kita fresh, ada banyak benda yang kita rasa macam dari semalam, dari lusa kan. So apa yang kita buat, kita tulis semua benda yang ada dalam otak kita, masukkan dalam buku ni. So lepas kita tulis, otak kita tu akan lapang tau sebenarnya tanpa kita sedari kan. Jadi dekat buku tu kita prioritaskan ini benda yang perlu dimasukkan kembali, dibuat, dan yang ni tak perlu. Contoh yang tak perlu tu apa? Fikir mengenai masalah orang lain kan. Kadang dalam kepala kita fikir mengenai artis ni gaduh dengan artis tu, ataupun mungkin kita fikir mengenai masalah Hari Malaysia yang macam masalah negara sangat. Sebenarnya dia bukanlah tanggungjawab kita untuk memikirkan, tapi kita sibuk fikir. Ataupun kita duk fikir dekat Facebook, kawan kita tulis malam status entah apa-apa. Apa yang kita baca, apa yang kita lihat, itu yang akan diserap masuk ke dalam otak kita. Jadi basically otak kita akan serap. Kalau kita tak dump dia, benda tu akan duduk dalam otak kita. Bila dia duduk dalam otak kita, penuh macam tong sampah lah. Tong sampah tu bila banyak sampah, lama-lama kalau kita tak buang, dia akan penuh kan. Jadi teknik brain dumps ni adalah teknik yang mengeluarkan ada satu teknik mengeluarkan apa saja yang ada dalam otak kita melalui mungkin penulisan. Dia ada banyak cara lah metod dia. Salah satu yang paling mudah, penulisan. Kita tulis semua benda yang kita rasa alami kan, perasaan kita ke, lepas tu kita prioritaskan, lepas tu kita classifykan. Penting tak untuk masukkan ni dalam otak kita? Wow. Saya rasa penting juga untuk kita lakukan perkara seperti itu, kerana ada rakan-rakan kita di luar sana yang berspaces di Twitter, Clubhouse 72 jam pun ada juga, sebab dia fikirkan benda tu penting. Maka perkara-perkara lain mungkin diketepikan. Jadi mungkin kita perlu buat perkara seperti yang disarankan oleh Dr. Azu, brain dump ni, supaya kita boleh lihat mana yang penting ke 72 jam saya habiskan memikirkan masalah negara. Baik, kita akan terus saja bersama dengan rakan kita yang ingin menyuarakan satu kecelaruan ataupun kesukaran, Cik Ahmad daripada Kuala Lumpur. Silakan Cik Ahmad. Assalamualaikum doktor. Kesalam. Saya nak tanya, sekarang kita nak tanya momentum anak-anak yang sekarang ni, kalau PKP diorang dari rumah kan. Kalau dulu sebelum PKP diorang pergi sekolah pagi pukul 5.30, pukul 6 dah boleh bangun. Jadi sekarang ni bila dah lama duduk rumah ni, pukul 9, pukul 10 baru bangun. Jadi nakkan tips yang terbaik. Macam mana kita nak ubah waktu, sebab pun nak masuk sekolah balik ni, diorang kena ambil momentum yang lama waktu diorang masuk sekolah dulu. Senang bangun 5.30 pun dah pagi. Itu saja doktor. Baik, terima kasih Encik Ahmad. Saya rasa masalah yang hadapi oleh ramai ibu bapa di luar sana juga. Bukan ibu bapa kan? Orang dewasa pun. Orang dewasa pun. Dah biasa work from home, pukul 9-10 baru buka laptop. Okey, sebenarnya boleh bercakap mengenai itu, kita reflect kepada habit. Sebab kita dah terbiasa selama 2 tahun kita duduk hidup dalam keadaan bangun pukul 8 pagi instead of bangun pukul 5 pagi. Jadi dekat sini habit kita telah terbentuk. Habit yang terbentuk dikawal oleh kita punya bahagian otak lah, psychosomatic mechanism kita. Dan di sini kita kena tukar habit tersebut. Cara untuk menukar habit tersebut memerlukan lebih kurang 21 hari untuk partial habit terbentuk. Sekurang-kurangnya 21 hari. Apa yang kita kena buat dalam masa 21 hari ini adalah mental preparation. Yang pertama yang saya bagi tahu tadi, di mana di situ kita dah siapkan anak-anak kita, kita dah bagi tahu dia sekolah akan bermula tak lama lagi, pukul 5 pagi kena bangun. So 21 hari consistently kita kena bagi tahu dengan anak kita sekolah akan start tak lama lagi pukul 5 pagi. So sekurang-kurangnya 21 hari untuk kita tengok develop habit tersebutlah, partial habit terbentuk kan.
Selain daripada itu, sebenarnya mungkin kita boleh cakap dengan anak kita untuk melakukan affirmation ataupun pengukuhan diri. Ini saya selalu cakap untuk kita ubah habit kita. Contohnya kalau orang merokok, tak senang untuk dia berhenti ataupun quit macam tu sahaja kan. Jadi apa yang kita boleh bagi tahu mereka, sebut pada diri sendiri, saya boleh berhenti merokok. Jadi kita ajak anak-anak kita untuk menyebut pengukuhan diri positif. Sebagai contoh, saya mampu bangun awal pukul 6 pagi. Saya mampu bangun awal pukul 6 pagi. Dan perlu sebutkan setiap hari supaya otak kita terbiasa. Macam saya bagi tahu, 21 hari separa habit terbentuk. Kalau mengikut yang sebenar, kajian sebenar 60 hari, tapi kita insya-Allah sempat lagi ni sebab sekolah buka 3 Oktober insya-Allah kan. Jadi kita masih ada masa untuk membentuk habit baru di mana selepas tempoh 21 hari itu automatically anak kita akan terjaga sendiri pada pukul 5 pagi. Apa yang kita kata itulah yang diterapkan dan yang akan berlaku kepada anak-anak kita. Tapi kalau kita tak biasakan, makanya habit lama tu masih lagi ada kat sini. Kita tak buang lagi, kita tak reprogram lagi habit lama tu. So mental preparation adalah lebih penting daripada physical preparation. Mental ni maknanya dia macam dalaman je kita bagi tahu dekat diri kita kan. Kita nasihatkan diri kita, tak perlu pun for real sebenarnya kita nak kejut dia bangun pukul 5 pagi. Sebab ada kajian menunjukkan mengenai bukan testimoni, ini cerita betul mengenai 2 pemain basketball tu kan. Yang satu ni turun untuk berlatih basketball setiap hari pukul 5 petang dan satu lagi dia pukul 5 petang tu dia duduk, dia buat mental preparation, dia bayangkan dia bangun pukul dia skor, dia bayangkan dia menang. Jadi bila sampai hari pertandingan, yang melakukan mental preparation ni yang dapat skor lebih banyak daripada physical preparation. Kenapa? Otak manusia mengawal 80% kehidupan kita. Rasanya saya dah buat silap ni. Saya sepatutnya membayangkan saya boleh angkat berat setiap pagi pukul 4 daripada bangun dan melakukannya. Itu boleh juga sebenarnya. Kombinasi kepada dua-dua kita dapat 100%. Kan, tapi apa yang terjadi sekarang, kita hanya melakukan fizikal saja. Kita bangun pukul 4 pagi kan setiap pagi. Sebab tu kadang jam loceng kita bunyi 4 pagi, apa kita buat? Kita matikan macam ada pengalaman kan. Saya pun selalu buat. Jam loceng bunyi kita matikan. Bunyi matikan sampailah waktu yang kita biasa bangun. Contoh kalau kita terbiasa bangun pukul 7 biar mata kan. Sebab apa? Sebab itu fizikalnya. Tapi kalau mentalnya mengawal 80% kelakuan kehidupan kita. Maknanya affirmation tu sangat penting ya doktor sebenarnya. Kadang-kadang kita rasa benda tu bercakap tak ada efek apa-apa dalam kehidupan kita, tapi sebenarnya benda itu penting. Jadi bagaimana pula dengan peranan ibu bapa juga? Cara mereka untuk membuat persediaan kepada anak mereka, kerana pastinya ibu bapa ni kadang-kadang hilang kesabaran mereka tu. Jadi apa yang perlu dilakukan ibu bapa itu sendiri agar mereka terus bersabar untuk membuat persediaan kepada anak mereka untuk memasuki sekolah itu? Okey, so bercakap pasal sabar ni, basically dia kawal emosi jugalah. Macam mana kita nak mengawal emosi kita yang bercelaru ni kan. So parents kena tahu kesabaran ataupun tahap kita punya emosi ni dikawal oleh otak kita. Macam saya bagi tahu tadi, ada 2 hormon dalam badan manusia yang actually ada hormon yang mengawal kita punya tindakan lah. Salah satu adalah kortizol. Kortizol ni adalah hormon stres. Hormon stres, dan satu lagi adalah serotonin. Serotonin ni hormon yang menstabilkan mood kita. So parent kena tahu mengenai 2 benda ni. Satu, hormon yang buat kita stres. Satu lagi yang stabilkan mood kita. Kalau yang hormon yang buat kita stres ni lagi banyak dari hormon yang stabilkan mood kita, maka kat situ kita hilang sabar. Maka kat situ kita tak mampu untuk kawal emosi kita kan. Jadi ada cara yang kita boleh buat untuk kita basically meningkatkan kita punya serotonin ataupun menstabilkan mood kita. Salah satu adalah menjaga pemakanan. Pemakanan yang sihat penting. So bagilah anak-anak kita makan benda sihat. Tahulah sekarang PKP kan ramai je fast food, tapi dah nak buka sekolah ni kita cuba adjust kan. Pemakanan. Yang kedua adalah dari segi senaman. Senaman boleh menstabilkan mood kan. Jadi petang-petang dah boleh keluar, bawa anak-anak keluar sekarang. Dan yang ketiga adalah keluar rumah untuk tengok cahaya matahari. Natural sunlight tu boleh menstabilkan mood kita. Kalau kita tengah marah, duduk dalam rumah, jangan bergelap. Okay? Kita keluar, kita tengok cahaya matahari. Itu 3 perkara yang boleh menstabilkan mood. Dan ada 3 juga yang boleh menyebabkan hormon stres keluar, yang kita rasa marah, tak sabar semua ni kan. So yang pertama dari segi pemakanan juga, kena makan makanan sihat. Yang kedua dari segi tidur.
kena jaga tidur anak-anak. Sebab sekarang bila anak-anak tidur, sebelum tidur dia orang tengok teknologi kan. Light daripada teknologi itu sebenarnya tak elok untuk hormon tidur. Kan. So ini bukan anak-anak je buat. Orang besar pun buat. Scroll Facebook kan sebelum kita tidur kan. Sebenarnya dia boleh mengurangkan melatonin ataupun hormon sleep, hormon kita, dan menyebabkan kita rasa letih, kita rasa tak cukup tidur kan. So daripada situ timbullah satu situasi yang dinamakan sebagai tekanan ataupun stres. So 3 benda yang boleh bantu kortizol ni adalah makanan, tidur dan juga cuba kawal stres kita. Dan untuk menstabilkan mood kita pula, kita boleh ambil pemakanan yang sihat juga. Lepas tu keluar untuk tengok sunlight. Dan yang terakhir sekali, kita basically bersenam lah juga bawa anak-anak kita senam. Sangat penting. 50% daripada rakyat Malaysia mengalami peningkatan berat badan apabila berlakunya PKP. Saya sendiri pun PKP 1, wow. Saya tak dapat bayangkan sampai ke tahap 80 kilo. Tapi apabila doktor sebut tentang merokok tadi, kita ada seorang rakan kita yang terdetik untuk memanggil Encik Adli dari PJ yang ingin bertanya tentang tips bagaimana nak berhenti merokok ya, Encik Adli. Silakan. Apa kesukaran yang dihadapi oleh Encik Adli dalam berhenti merokok tu? Mungkin boleh kongsikan sedikit. Bang. Silakan, Encik Adli. Bang. Okey, Encik Adli, terima kasih. Rasanya kita dah tahu soalan Encik Adli tu. Silakan. Okey, macam mana nak berhenti merokok? Basically ada banyak faktor motivasi lah. Kalau belajar ilmu kepimpinan ni, kita tahu manusia ni berubah disebabkan oleh driving force, sesuatu yang menolak dia. Faktor motivasi yang konsisten kan. So basically kalau kita bercakap pasal merokok, kita tengok kepada situasi, apakah faktor motivasi yang menolak kita yang menyebabkan kita rasa kita nak berhenti merokok. Macam ada seorang sahabat ni, dia berhenti merokok kerana takutkan coronavirus, kerana bila kena COVID kena pada smoker, maknanya keadaannya lebih kronik, kritikal berbanding dengan non-smoker. Jadi kat situ faktor motivasi dia berhenti merokok adalah disebabkan tak nak terjebak dengan COVID kan. Jadi berbalik kepada soalan yang ditanya tadi, cara mudah yang saya boleh bagi tahu, kita boleh guna teknik yang sama juga tadi. Kita boleh menggunakan affirmation, di mana affirmation ataupun pengukuran diri, tapi bezanya kita gunakan affirmation ni semasa otak kita berada dalam keadaan separa sedar, bukannya dalam keadaan sedar. Sebab habit dikawal oleh minda separa sedar. Jadi rokok ni, kita kadang-kadang kita tak sedar pun kita merokok. Kita ada nampak rokok, kita ambil dan kita rokok. Padahal dalam hati kita tak nak merokok kan. Tapi kita ambil. Kerana apa? Kerana ia adalah satu kawalan, perkara yang dikawal oleh minda separa sedar tanpa kesedaran. Jadi apa yang kita boleh lakukan? Kita sebutkan saya tidak merokok, saya sihat, tetapi perkataan tersebut perlulah disebut di dalam keadaan minda tenang. Minda tenang ni kita boleh dapati masa kita tengah driving, masa hujan turun. Keadaan tenang ni maknanya keadaan tengah relax, tak fikir apa. Contoh macam Terence tengah tengok TV kan. Kalau wife panggil kat sebelah pun tak perasan kan, sebab kita tengah dalam TV. Macam mana doktor boleh tahu ni? So itu adalah keadaan minda tenang, di mana kita tak fikirkan apa-apa. Ataupun kita duduk tepi laut. Kita duduk tepi laut, sebab tu ramai orang pergi bercuti kan, sebab nak tenangkan minda. Tapi sayang, doktor, minda tenang ni saintifik kan? Betul. Saya boleh guna alasan ni nanti. Atau dalam bahasa lainnya gelombang otak alfa. Lagi dahsyat tu. Dia gelombang otak alfa saya sedang berfungsi. Jadi macam yang bertanya tadi, kalau kita ini suggestion sahajalah kan. Yang pertama, kena pasti driving force. Yang kedua, gunakan teknik pengukuran diri. Saya mampu berhenti merokok, saya sihat semasa dalam keadaan tenang. Sebab saya buat dekat diri saya. Dulu saya ni addicted kepada air yang tak sihat kan. Jadi saya buat dalam keadaan minda saya tenang. Saya kata setiap kali saya minum air ni, saya akan muntah. Saya punya formation ganas sikit kan. Jadi dia buat saya rasa ni. Lepas 7 hari saya beli air yang sama, saya minum dan badan saya reflect kepada tu dan saya muntah. Jadi basically dari segi sains dan psikologinya kita tahu, well, it works based on what you said lah. Macam tu. Jadi kalau nak berhenti makan makanan yang terlalu banyak kalori macam coklat, aiskrim,
lakukan perkara yang sama. Balik saya cuba, doktor. Tapi tak boleh Betul ke nak cuba? Whatever good for our health, insyaAllah. Tapi kadang-kadang bukanlah kita tak boleh makan makanan sweet, coklat, crazy sugar. Kalau kita terasa nak makan makanan manis tu, kita manipulasi pula otak kita. Kita katalah sebab kita tahu sugar tu elok untuk brain, kita katalah coklat ni bagus untuk otak saya. Jangan pula kita cakap coklat ni akan buat kita buncit. Basically, that's what will happen to yourself. Okey. Seterusnya, doktor, kita tahu masyarakat kita semakin ketagih dengan media sosial. Dalam keadaan pandemik pun memang akan menjadi satu perkara yang menghubungkan kita dengan rakan-rakan dan sebagainya. Tapi apabila sudah sampai 1 jam scroll dekat TikTok tu, banyak pula emosi yang dirasai. Sebab dalam masa 15 saat, satu video TikTok boleh membuatkan kita marah, boleh membuatkan kita sedih, boleh membuatkan kita gembira. Betul. Adakah perkara-perkara seperti itu adalah sehat sebenarnya untuk kita alami sebagai manusia yang dipaksa berkurung dalam keadaan MCO? Hubungan kita dengan dunia luar hanyalah skrin dan juga media sosial. Okey, pertama sekali kita kena tahu yang kita mempunyai right untuk membuat keputusan, untuk pilih kehidupan macam mana yang kita nak. Jadi, apa yang kita pilih tu terserah kepada bergantung kepada apa yang kita lihat, kan, basically. So, kalau kita lihat perkara-perkara yang tak elok, maka perkara-perkara tak eloklah yang akan masuk dan membentuk kehidupan kita. Jadi kat sini, kadang-kadang mungkin kita akan dipengaruhi dengan pembacaan status kawan-kawan kita, kan, yang menyebabkan emosi kita terganggu, yang menyebabkan kita tak boleh tidur malam. So apa yang kita boleh lakukan, kita boleh dump dia ataupun kita screening. Kita lihat apa yang kita nak lihat, kita tengok apa yang kita nak tengok, kita fokus apa yang kita nak fokus. Itu adalah fungsi otak juga, reticular activating system, yang menapis segala maklumat untuk masuk dalam minda kita. So basically, kalau kita nak lihat kebaikan, kita akan nampak kebaikan. Kalau kita nak lihat keburukan, kita akan nampak keburukan. Kita yang pilih apa yang kita nak lihat. So dekat media sosial pun sama. Sebenarnya kalau kita dah set minda kita, reticular activating system kita, untuk melihat benda-benda baik, percayalah yang kita nampak dekat Facebook tu semua benda-benda baik. Semua posting pasal makanan baik, pasal itu baik. Tapi kalau kita set otak kita untuk celarukan dia dengan pelbagai benda, tengok benda tak elok, kalau benda tak bias lah, kan, maka itu yang kita akan nampak. Kebaikan tu kita tak nampak. Tapi konsep menyeluruhnya, otak kita akan bagi kita nampak kebaikan dan keburukan, positivity dan negativity. Kita yang pilih, kita nak tengok yang mana. Doktor tadi ada kata kita harus membuat planning, tulis dalam buku apa yang kita nak buat seterusnya. Tapi macam mana pula orang yang suka menanggung, doktor? Dia dah tulis dah planning, tapi diri dia tu tak nak bergerak. Contohnya duduk lagi, dan otak dia dah fikir dah, okey, lepas ni nak kemas rumah, lepas ni nak beli. Tapi dia macam tak boleh, mood dia tak ada. Macam mana? Okey, yang itu kita dikawal oleh kita punya bahagian otak kita yang mengawal mekanisme kita, psychosocial mechanism, di mana ianya mengawal zon selesa kita. So kalau kita dah ada sesuatu zon selesa, contohnya kita punya pemikiran adalah fixed mindset, kan. Jadi kita dilahirkan sebagai seorang individu yang suka bertangguh, kan. Dan ada masa kita kecil berusia 0 hingga 7 tahun tu, ada individu selalu kutuk kita, kata dia ni suka bertangguh. Jadi otak kita absorb kita adalah individu yang suka bertangguh. Jadi itulah program yang ada dalam otak kita. Makanya bila kita struggle, ada motivasi lah, kita dah tulis, tiba-tiba akan ada satu self sabotage. Self sabotage tersebutlah yang menggagalkan kita, yang kata tak apalah, tak payahlah buat tu, tak apa, duduk sajalah, kan. Itu adalah konsepnya zon selesa kita, zon selesa otak kita. Nak ubah dia, kita kena reprogram semula kita punya minda. Kita kena basuh baliklah minda kita. Minda ni kan macam cawan kita kan dah almost penuh dengan benda-benda yang kita tak tahu apa, kan. So basically kita kena keluarkan sikit benda-benda yang tak best tu, kita masukkan benda yang best. Tapi nak reprogram minda tu, orang kata tak adalah semudah ABC, kan. Cuma tak mustahil. Kita boleh lakukan sewaktu otak kita berada dalam keadaan tenang ataupun masa kita tidur malam. Apabila kita bercakap tentang masalah yang dihadapi, bukan saja dari segi masalah rumah tangga, tapi juga masalah dari segi kehilangan punca mata pencarian dan sebagainya, masalah yang sering membelenggu masyarakat kita dalam keadaan pandemik sekarang ini. Bagaimana untuk mereka menyusun prioriti
untuk menyelesaikan masalah. Kerana kita tak mahu berfikir secara celaru, kita ingin prioritize. Yang mana lebih penting pada pendapat doktor? Okey, teknik brain dump tadi yang saya bagi tahu tu kita boleh guna. Yang ini sebenarnya brain dump ni adalah teknik yang orang ramai terlepas pandang tapi sangat mudah dibuat. Sebab dia sebenarnya adalah teknik to-do list. Kan kadang-kadang kita rasa macam tak penting pun, kita ingat dalam otak kita kan benda apa yang kita nak buat. Tapi tidak, prioritize thing we have to write it down. Kerana makanan pada otak adalah gambar ataupun tulisan. Otak kita kalau kita membaca dengan kuat dia boleh tangkap. Kalau kita mengira dia boleh tangkap, tapi kalau sekadar macam kita kata okey kita boleh ingat, dia akan come and go. So basically dekat sini kita gunakan teknik brain dump tadi. Kita boleh buat square, dia ada banyak teknik dalam brain dump. Kita boleh buat segi 4 dan di setiap segi 4 tu kita prioritaskan ini adalah priority kita, yang ini adalah masalah kita, ini adalah penyelesaian kita dan ini adalah kesimpulan kita. So dengan buat satu dalam buku ni, dengan menulislah brain dump tersebut, perkara-perkara yang kita perlu lakukan, maka kat situ susunan atur dia lebih tersusun lah orang kata. Bagaimana pula dengan pelajar-pelajar sekolah menengah? Doktor, kita tahu atau sekolah akan disambung pada tahun depan. Pastinya mereka tidak bersedia untuk melakukan perkara itu kerana dengan peperiksaan yang bakal tiba lagi, dengan orang kata lepas sekolah apa lagi perancangan mereka. Jadi macam mana tu doktor untuk mereka? Okey, kat sinilah peranan ibu bapa yang sangat penting dalam membantu anak-anak kita. Kita kena tahu sebelum usia 23 tahun, kalau kita bercakap pasal budak sekolah, sebelum usia 23 tahun, prefrontal cortex anak-anak kita tak terbentuk lagi. Sebab tu remaja sering bercelaru, sering memberontak, sering hari ini buat keputusan lain, besok buat keputusan lain. Sebab bahagian otak prefrontal cortex ni belum terbentuk sepenuhnya. Hanya terbentuk sebenarnya setelah berusia 23 tahun. Jadi dekat sini, kita sebagai ibu bapa, kita kena bantu anak-anak kita untuk memastikan perjalanan whatever lah, schedule mereka berjalan lancar ke. Okey, saya suka ingatkan ABC tadi tu. A, kita ajar anak kita, B, kita bantu anak kita, C, kita cakap. C itu yang paling penting, cakap tu. Di mana bila kita bercakap dengan anak kita mengenai perkara-perkara yang akan berlaku, makanya dekat situ minda dia dah expect. Oh, this is thing that is going to happen, kan? Compare dengan kita tak cakap, tiba-tiba berlaku. Nanti dia, pasal terkejut pukul 5 pagi ni, mak tak bagi tahu pun sekolah dah start. Kan? Jadi sebagai ibu bapa, mainkan peranan anda ABC tadi, ajar, bantu dan cakap dengan anak. Cakap ni pula ada banyak kan. Kita boleh bagi tahu dengan anak kita. Kalau adik tak nak cakap dengan mama, tak apa. Adik boleh cakap dengan kakak. Adik boleh cakap dengan abang. Tapi kalau adik tak nak cakap dengan siapa-siapa, adik cakap dengan diri adik. Tapi kalau adik tak nak cakap dengan diri adik juga, adik cakap dengan Tuhan. So as simple as that. So ada 3 bentuk komunikasi lah kat sini. Komunikasi dengan diri, komunikasi dengan individu di sekeliling dan komunikasi dengan Tuhan. Produser kita baru saja memberi tahu saya tentang satu perkara yang menimbulkan kecelaruan lah, terutama sekali dalam rumah tangga. Bila si isteri ditanya oleh suami, yang nak makan apa? Yang berkata, apa-apa je lah abang. Abang pun belilah nasi goreng. Sampai di rumah nasi goreng dihidang kepada isteri. Saya kata, kenapa beli nasi goreng? Saya nak makan sekian-sekian. Bagaimana untuk elak kecelaruan dalam komunikasi rumah tangga ni, doktor? Okey, yang itu sebenarnya dia macam ni tahu. Kita kena tahu beza antara lelaki dengan perempuan dari segi emosinya. Emosi kita sama. Ada perasaan marah, ada perasaan marah, ada perasaan sedih kan. Tapi cara kita mengawal emosi tersebut yang berbeza, dan kita kena tahu juga lelaki ni very straightforward. Very simple, focus and straightforward. Kalau dia kata, setuju kan? Kalau dia kata dia nak makan ayam, ayamlah yang nak makan. Kalau kata, okay, let's go there, go there. Tapi perempuan ni kita kena tahu di sebalik kata-kata mereka tu, sebenarnya hot wire dia tu sangat complicated. Semuanya dalam satu box. Kita bayangkan macam ni, kita ada satu kotak. Perempuan ni semua dia masuk dalam satu kotak yang sama. Kan? Fikir pasal anak, fikir pasal makan, fikir pasal kemas rumah. Semua kotak yang sama. Tapi lelaki, dia ada kotak rumah, ada kotak kerja. Kan? Jadi dia lebih organized dekat situ in term of dia punya cara fikir. So, bila kita bertanya kepada pasangan kita, jangan tanya sekali. Especially kepada perempuan. Ya, betul. Dia kena tanya lebih daripada sekali. Tapi kalau perempuan bertanya kepada lelaki, kita faham yang kita tanya sekali, oh that's it lah. Itulah yang dia nak. Betul? Itulah jawapannya. Adalah jawapan itu saja. Betul. Jadi penting untuk kita faham perbezaan antara lelaki dengan perempuan. Cara fikir lelaki dan perempuan ni tak sama. Yang lead kepada emotion mereka. Walaupun emosinya sama. Ada rasa marah, ada rasa marah kan. Tapi
Laki memang kena tanya banyak kali sikit. Sebab tu perempuan dia akan bercakap benda yang sama banyak kali. Kan kalau kita notice, abang dah buat ke? Abang dah buat ke? Abang dah buat ke? Kan, laki sekali je. Buatlah. Lepas tu dia pergi. Macam tu. Kadang-kadang lelaki ni pun nak menjaga hati isteri. Jadi bila dihidang apa-apa je, dia makan je walaupun dia... Pilihan kita tu agak terhad. Ataupun beli banyak pilihan sebenarnya. Makanan tu beli banyak jenis. Betul. Tapi keyword kat situ, berkomunikasi dengan wanita ni memerlukan lebih daripada sekali cakap lah sebenarnya. Untuk kita dapat tangkap sebetul-betulnya, dia tanya pasal betul-betul makanan. Sebab kali pertama wanita bercakap ni, kita ada banyak lagi benda lain nak fikir. Kita macam, abang beli je lah, tak terfikir. Tapi kalau suami bertanya untuk kali kedua, ketiga, keempat, kita akan, sekejap. Saya nak makan. Wanita ni kan dia deep thinker sikit kan. Okey, kita faham. Kita boleh buka topik lain ni sebenarnya. Subtopik dalam kecelaruan ni. Memahami isu-isu rumah tangga supaya tidak berlaku kecelaruan. Rasanya agak penting juga. Dan kita mungkin akan sambung perbincangan bersama dengan Dr. Azul. Suka bercakap dengan Dr. Azul ni, banyak yang kita boleh belajar dari segi tips dan penyusunan cara pemikiran minda kita itu sendiri, self-talk. Dan kita ucapkan terima kasih kepada doktor kerana sudi bersama kami pada Hari Malaysia ni. Terima kasih. Terima kasih kepada Terence dengan Fana juga. InsyaAllah hari ini kita memang ada program untuk gadget peranti kesihatan minda bersama Menteri. InsyaAllah doakan. Baik, terima kasih sekali lagi doktor. Dan seterusnya Terence,